sudah berjumpa doktor untuk mengetahui punca masalah dan disahkan mempunyai kadar hormon testosteron yang tinggi. Menurutnya selama berpuluh-puluh tahun dia perlu mencukur agar tidak dipandang aneh oleh orang sekeliling. Namun kini keadaan semakin teruk apabila dia diserang angin ahmar menyebabkan lumpuh separuh badan sebelah kiri. Cik Halimah dikunjungi Wakil Yayasan Raja Syamri YRS Tuan Zaimah Raja Omar yang menyampaikan sumbangan kewangan, barangan keperluan serta lampin pakai buang. Menurutnya di... Okay, so Akmal Rizal. Akmal Rizal ada? Ya, Cikgu. Cerita tentang apa tu? Penyakit testosteron apa tu? Ke bukan? Okay, cikgu lag ke? Oh, Hormon apa? hormon testosteron apa? Testosteron. Okey, betul-betul. Okey. Hormon, untuk lelaki hormon testosteron tu tinggi, tapi dia perempuan ya. Dia perempuan, tapi disebabkan hormon tu terlalu tinggi, itulah yang berlaku pada keadaan dia. Awak boleh tengok tadi, misai janggut dia akan keluarlah ya. Dan sedikit sebenarnya ada kaitan juga dengan mutasi jin dan juga mutasi kromosom. Okey, itu kita tengok nanti. Okey. So untuk hari ni kita sambung. So itu adalah contoh yang original lah yang awak boleh kaitkan dengan awak punya teori yang awak belajar sekarang ni. Okey. Di sekitaran kita. Okay. So kita sambung yang minggu lepas. Sedikit saya ulang tentang anemia. Hemofilia. Albino. Ini Allahu Akbar. Apa ni? Okay, kalau saya lag tunggu sekejap Okay, 5 IR dah masuk semua? Okay. Lepas ni kalau saya problem ke apa tunggu sekejap sebab memang apa biasalah kalau kat rumah macam ni lah. Dia internet dia tak stabil. Okay, so saya sambung tadi. Kita share. Kamal ada Kamal? Ada teacher. Okay. Yes. Berikan saya jenis-jenis mutasi jin dan juga dia punya contoh penyakit. Types of gene mutation. Boleh Kamal? Boleh teacher. Apa dia? Kita ada virus. Okay, lagi? Virus, lepas tu ada bakteria. Virus ni macam contoh dia ada HIV, HPV. Okay, itu okay. Ada dia punya
CP lah. Okay. Itu adalah contoh mutagen. Okay. Types of mutagen. Okay. Untuk types of mutagen, awak ada 3 iaitu physical agents, chemical agents and biological agents. Okay. Soalan saya berikan types of mana dah hilang pula dah. Mutation. Okay. Types of gene mutation. Boleh Kamal? Ada lagi? Salah. Salah tu. Okay. Kalau cuba. types gene mutation ni kita ada base substitution. Okay. Lepas tu contoh dia macam sickle cell anemia. Ya. Okay, lagi? Lepas tu ada base deletion. Okay. Contoh dia macam thalassemia. Itu je. Okay. Last kali? Yang last kali kita ada base insertion. Lepas tu contoh dia kita ada cystic fibrosis. Okay, yes. Insertion, cystic fibrosis. Okay, so ada 3 contoh yang utama yang diberi dalam buku teks awak tu. Maksudnya kalau yang lain-lain tu awak boleh cari tambahan daripada buku rujukan. Okay, untuk SPM biasanya dia lebih kepada contoh-contoh daripada buku teks lah. Okay, itu contoh untuk jenis-jenis mutasi jin. Okay. Okay, untuk contoh lain ataupun jenis penyakit kita dah tengok. Okay, anemia sel sabit. Ini pun saya dah terangkan. Okay, kemudian albino. Ini mungkin minggu lepas tak berapa jelas lagi kalau ada yang tak clear. Okay, ini contoh individu yang mengalami albinism. Okay, awak cuba rujuk pada ciri-ciri dia. Okay, yang pertama awak boleh tengok pada bahagian rambut, mata. Okay, kemudian pigmen kulit dia. Awak tahu bila tengok orang albino ni semuanya warna putih ya. So boleh tengok dengan jelas mata dia. Kalau yang rajin tu boleh tengok Google ke sekarang ni. Sekarang ni ada satu sukan. Siapa ada ambil tahu? Saya nak tahu ada tak yang ambil tahu sukan apa sekarang sedang berlangsung? Paraolimpik. Yes. Paralimpic. Okay, bagus. At least saya tahu awak ambil tahu isu semasa tu penting. Okay. Jadi dekat Paralimpik tu kenapa saya sebut tentang Paralimpik ni sebab awak boleh tengok dekat situ pelbagai jenis. Sebenarnya ada yang berkaitan dengan mutasi gene ataupun kromosom dan juga kecacatan lain. Okay. Di situ awak boleh tengok. Dan kalau awak tertengok memang clear yang individu yang albino ni. Okay. Ada yang atlet yang albino tu semua rupanya macam ni. Okay. Rambut dia, kulit dia memang putih dia tu lain daripada orang lain lah. So dia sebenarnya mengalami mutasi. Itu kaitan dia yang awak boleh relate. Dan soalan sebenarnya boleh diambil daripada situasi semasa tu. Okay, dia akan minta awak explain kenapa individu tu seperti demikian. Okay, so awak kena ceritalah ciri-ciri dia tu berkaitan dengan mutasi gene ataupun yang lain daripada tu mutasi kromosom dan sebagainya. Okay. Jadi patutnya boleh bezakan lah. Okay. Thalassemia. Satu lagi jenis penyakit thalassemia. Ini lebih kepada sel darah merah. Okay. Saya go through sebab ni kita dah tengok. Okay. Cystic fibrosis pun dah. Okay. Minggu lepas kita stop dekat hemofilia. Okay. So nak balik apa yang dah dipelajari minggu lepas tu. Okay. Hemofilia kita tahu berkaitan juga dengan darah. Tapi lebih kepada penyakit warisan. Okay. Sejak dilahirkan lah. Okay. Lebih kepada ini pun awak dah ada kumpulan yang explain. Okay, melibatkan pewarisan kromosom X pada lelaki biasanya yang peluang dia tu lebih tinggi untuk dapat hemofilia dan orang perempuan ni biasanya hanya menjadi pembawa. Okay, sebab dia ada normal, pembawa dan pengidap. Kalau lelaki ni hanya pengidap dan juga normal. Jadi hemofilia ni akan dibawa mungkin-mungkinan pada seorang ayah. Okay. And then so ini adalah contoh
penyakit bagi mutasi jin. Okey, kemudian 30% adalah K disebabkan oleh mutasi jin. Okay, last sekali. Itu saja contoh. Okay, saya sambung hari ini dan saya minta okay, Ain Zuleka ada? Ain Zuleka? Okay, Ain Zuleka sambung explain tentang tajuk hari ni Ya iaitu teacher sorry teacher lah. Ya teacher. Tadi teacher panggil saya ke? Ya, okay. Explain Saya- sikit. Chromosomal mutation. Okay boleh. Mutasi. Okay. Nak saya present ke tak payah? Kalau awak dah prepare, okay, boleh present. Tak ada masalah. Saya present Okay. Sekejap Saya stop. Ada ni dah slide ya? Ada dah, saya guna buku teks je tapi saya conteng dah. Saya guna buku teks. Okay. Okay, boleh? Okay, tolong share. Nampak skrin kan? Okay. Nampak. Taisyah 5 ayat standby untuk tajuk seterusnya. Saya Ni awak dulu saya Okay. lagging ke? Tak lagging kan? Tak. Okay. Okay, so chromosomal mutation involves changes to chromosomal structure or changes to chromosomal number. Maksudnya dia ada dua causes. Yang highlight pin ni causes. So chromosomal structure or chromosomal number. Chromosomal structure maksudnya dia punya sister kromatik lah. Maksudnya tengah dalam proses meiosis, structure dalam tu tak kisahlah kromatik ke spindle fiber ke dalam kromosom tu, ataupun changes to chromosomal number, iaitu kita ada dua, so diploid dan haploid. Okay, lepas tu dia punya result ataupun apa yang dia akan jadi. Chromosomal mutation can change the characteristic of an organism ataupun changes to the gene in sequence in chromosome. Maksudnya dia boleh ubah ciri-ciri sesuatu benda tu atau organism ataupun boleh ubah dia punya gene sequence in chromosome. Maksudnya gene chromosome kita dah bukan jadi diploid ataupun haploid. Dia dah jadi tak normal, abnormal. The structural change causes abnormality to the chromosome, which is known as chromosomal aberration. Okay, chromosomal aberration ni abnormality dia. Types of chromosomal aberration include, this is the types of chromosomal aberration. Ada deletion, duplication, inversion and translocation. So, first kita ada deletion. Deletion ni a part of... Okay, teruskan. Deletion, a part or a segment of chromosome is deleted or lost. Maksudnya, tengok dekat segment of chromosome ni, this is the original lah. Maksudnya ada A, B, C, D, E, F. Tapi deletion, so delete, kita buang satu. B kita dah tak ada, so dia jadi A, C, D, E, F. Okay, tu satu. And then kita ada deletion, duplication. A part of a chromosome is copied, which causes repetition of gene sequence. Maksudnya a part of chromosome tu dia diulangi. Maksudnya kat sini kita tengok contoh tu, dia A ni yang original lah, A, B, C, D, E, F. Tapi this ada duplication to B, so dia jadi A, B, B. So bila jadi ada repetition, dia akan gene sequence dia jadi abnormal lah. Okay, so inversion. A segment of chromosome is reversed end to end at 180 then rejoin. Maksudnya dekat sini, dia macam ni, macam mula-mula kromosom tu pun dah berubah. Maksudnya dia reverse end to end. And then bila dia punya mutant, dia punya result, dia terbalikkan balik. Maksudnya mula-mula ni dah 180 terbalik, lepas tu dia terbalikkan balik.
Ada dua jenis inversion. This is just more facts lah. Ada paracentric inversion and pericentric. Paracentric does not include centromere. Maksudnya centromere dia tak berpusing sekali, tak reverse end to end sekali. Kalau pericentric include centromere. Okay, the last type of chromosomal mutation is translocation. Part of the chromosome is cut then joined to another non-homologous chromosome. Cut ataupun break off, maksudnya dekat sini, okay, this is ada dua lah, kromosom pertama and kromosom kedua. So bila ini yang original and original dia. So bila dia tercut off, yang ni ABC ni terjoin dengan IJKL and GH terjoin dengan DEF. Maksudnya dia terpotong and terjoin non-homologous kromosom yang lain. Itu je maksud dia. Okay. And then a change in chromosomal number causes a diploid organism to lose one or more chromosome or gain one or more chromosome. The change occurs when homologous chromosomes fail to separate during anaphase 1 in meiosis or sister chromatids fail to separate during anaphase 2 in meiosis. This is probably because the normal spindle fiber fail to form during meiosis. Dia nak cakap kat sini, the reason why this happens is because the spindle fiber fail to form. Spindle fiber ni, this is just for recap. Spindle fiber is a protein structure to keep chromosomes organized, aligned and assorted. Maksudnya dia yang mengasingkan sister chromatid tu. Okay, this phenomenon is known as non-disjunction and it causes abnormality in the number of chromosome and in a gamete. So bila jadi abnormality in the number of chromosome, that organism is not normal dah lah. Maksudnya number of chromosome ni dah tak normal. Okay, the gamete may lose one or more chromosomes or gain one or more chromosomes. Dia nak cerita kat sini macam mana non-disjunction can happen. So there's two situations. So non-disjunction during meiosis 1. Non-disjunction during meiosis 1, non-disjunction in homologous chromosome pair during anaphase 1. Maksudnya dekat mula-mula ni dah ada non-disjunction. Non-disjunction is when spindle fiber fail to form dekat sini. Spindle fiber fail to form during meiosis. Itu nama dia non-disjunction. So bila awal-awal ni dah ada non-disjunction, nampak tak spindle fiber dia tak asingkan sister chromatid dia. Dia tak asingkan sister chromatid. So bila dia tak separatekan sister chromatid, akan berlanggarlah sister chromatid ni kat bawah ni. Dia jadi macam tu. So dia causes abnormality in chromosome number. Okay. Okay. Sambung lagi cikgu. Okay. Okay. Non-disjunction during meiosis. Ain Zulaika. Saya cikgu. Boleh dengar tak saya cakap? Boleh. Boleh dengar tak saya cakap? Boleh cikgu. Cikgu delay sikit. Hello? Cikgu delay sikit. Boleh? Okay. Sekejap. Saya... itulah. Oh no. Okay, jap. Apa Ain teruskan kejap. Nanti saya tengok. Ya, teacher. Okay, dah habis. Okay. Ain, continue. Continue ya. Okay. Second. Okay, dah habis ke? Belum, ada sikit lagi cikgu. Okay. Non-disjunction during meiosis. Sampai gambar rajah ni. Okay. Sikit lagi. This is the second macam proses yang lain lah. Non-disjunction during meiosis 2. So tadi kita dah non-disjunction awal-awal. Non-disjunction. But this one is normal disjunction. Maksudnya spindle fiber can form lagi. Maksudnya dia okay lagi. But masuk meiosis 2, non-disjunction occurs. So bila non-disjunction occurs, spindle fiber dekat sini dia tak asingkan sister chromatid. So dia akan kacau proses meiosis tu. Bila dia kacau proses meiosis tu, sama je number of chromosome abnormal. Tu je nak tunjuk. Okay, tu je lah. Tu je. Dah teacher.
Cikgu lab tu. Okay. Zulaika dah habis kah? Dah teacher. Zulaika, Ain Zulaika, dah? Okay. Thank you very much. Okay, soalan sebelum saya detailkan sikit. Ada soalan tak? Mas? Tak ada soalan? Okay, Alia Nafisah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, saya tanya. Kalau tak ada, Alia explain sikit lah, bukannya semua. Apa yang awak faham daripada Ain Zulaika explain tadi? Ceritakan sikit poin-poin penting. Ada 4 perkara dalam mutasi kromosom. Apa dia? Alia Nafisah. Cikgu. Apa dia 4 jenis mutasi kromosom? Bagikan saya satu. Yang sindrom Down tu cikgu. Jenis mutasi kromosom ada 4. Situasi dia, apa yang pertama? Aina Ashike? Cari orang ni tak ada orang ni. Nur Aina Ashike ada? Dah hadir apa? Rahmah, Faiz, Jeffrey, Abdul Hafiq. Oh, hebat. Akmariza. Akmariza ada? Ya, saya cikgu. So cikgu tadi apa? Chromosomal mutation. Contoh-contoh utama yang berkaitan dengan mutasi kromosom. Contoh-contoh. Like Jenis-jenis. Types mutasi kromosom. Deletion cikgu. Okey, lagi? Bagi Deletion, duplication, inversion dengan translocation. Okey. So 4 perkara tu yang kena jelas. Okey. Thank you. Semua tak nak menjawab nanti cikgu panggil ni. Bahaya awak ni. Okay, so tadi dah jelas. Ain Zulaika dah bagi tahu. Sekejap Okay, so saya detailkan sikit saja tentang mutasi kromosom. So semua kena faham kita ada 2 jenis mutasi, iaitu berkaitan dengan contoh-contoh mutasi jin. Okay. Mutasi jin yang berbeza dengan penyakit yang berbeza. Okay. Untuk hari ini juga bilangan kromosom yang mengalami perubahan. Okay. Kita tunggu slide sekejap. Okay, saya share sekejap ni. Okay, Aina Adrina. Aina Adrina ada? Cikgu. Tak ada. Akilah Cik Ahmad ada? Cikgu. Saya berapa orang je yang belajar ni? Aina ada. Okay. Okay, Aina. Bagaimana deletion berlaku? Deletion berlaku. Awak faham Ain Zulaika terangkan tadi, deletion tu macam mana berlaku? Deletion tu bila satu part ataupun satu segmen kromosom tu dia
dia hilang. Okey, boleh. Okey. Okay, thank you. Thank you. Kalau dah habis, saya tak dengar. So, kita tengok balik apa dia. Antara lain ni, kita tunggu slide sekejap. Okay, sudah nampak Kelas? Tak ada Sudah nampak cikgu. saya? Tak ada. Tak ada? Saya dah share ni. Tak ada cikgu. No, Aisyah Adeline ada. Ya cikgu, ada cikgu. Hai. Cikgu. Cikgu lag ke? Ada? Cikgu lag, cikgu lag. Ada Puan Aisyah. Cikgu, dah boleh nak present sekarang ke? Macam mana? Boleh. Teruskan. Ya. Okay, Aisyah, okay. teruskan. Present. Okay, saya present Cuma Kejap. Okay. Aisyah, boleh present tak? Boleh juga, boleh. Okay, sekejap. Okay, kalau kat sini kan. Okay. Sini dia kata keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi akibat tak disjungsi Silakan. semasa spermatogenesis atau semasa oogenesis. Persamaan yang melibatkan gamet yang tidak normal akan menghasilkan zygote yang berkembang menjadi individu yang mempunyai ciri-ciri tidak normal. Individu ini mengalami perubahan fenotip. Okay, maksudnya kat sini dia akan jadi salah satu problem. Contoh kat sini dia bagi kan tak disjungsi kromosom seks semasa oogenesis. Maksudnya kat sini oosit sekunder tu yang tak normal, ovum tu yang tak normal. Tapi sperma dia normal. Okay, so apa akan jadi kalau kalau oosit sekunder dia normal tapi sperma dia apa yang terjadi kalau oosit sekunder dia tak normal tapi sperma dia normal? Okay, kat sini kita akan nampak ya. Aisyah. Terus sikit Aisyah. Sikit je. Okay. Sangat tu. Okay. Terima kasih. Okay. Sorry. Nervous. Okay. So kat sini, kita nampak kat sini Saya dia bagi kat sini. Okay. So dekat sini, oosit sekunder dia bagi ada kromosom XX. Okay. So dia tak bagi kepada dua. Kat sini, dia tak ada kromosom langsung. Dia kosong. Okay. So apa akan jadi kalau oosit sekunder tu dia kosong tapi bergabung dengan sperma X. So kat sini dia bagi XO sebab oosit sekunder dia kosong. So bila XO dia akan dapat penyakit perempuan sindrom Turner. Okay. Itu kalau dia jadi XO. Kalau sperma dia Y dia akan jadi OY kan. Disebabkan tak ada X, sebabkan tak ada kromosom X. So zygote tu tak boleh hidup. So tak akan terjadinya fetus lah. Okay. So itu kalau ovum tu kalau ovum tu tak ada XX. Okay. So apa yang akan jadi kalau dia ada XX? Okay. Kalau dia ada XX, dia bergabung dengan Y ni, okay, bergabung dengan sperma yang ada Y, dia akan terjadinya XXY, betul tak? Okay, so apa akan jadi kalau dia jadi XXY? Bila XXY, dia akan jadi penyakit lelaki sindrom Klinefelter. Okay, Klinefelter.
So kalau dia bergabung dengan sperma X kat sini, dia akan jadi XXX, triple X. So bila dia jadi XXX, dia punya penyakit dia akan jadi perempuan sindrom 3X. Okay. Itu kalau usia sekunder dia yang tak normal. Kalau kat sini dia kata usia sekunder dia normal, yang ni. Okay. Kalau usia sekunder dia normal, tapi sperma dia yang abnormal. Macam mana? Okay. Kita dah tahu dalam sperma dia ada kromosom XX, betul tak? Okay, so kita apa akan jadi kalau sperma tu tak ada kromosom, dia kosong. Okay. Bila dia kosong yang ni, bila sperma dia kosong, campurkan dengan usia sekunder yang ada X, usia sekunder memang X kan. Okay, so bila sperma tu kosong, campur dengan X, akan jadi XO. Sama je macam yang ni tadi. So bila XO, dia akan jadi perempuan sindrom Turner. Okay. So kalau sperma ada XY, dia campur dengan usia sekunder X, dia akan jadi XXY, which is lelaki sindrom Klinefelter, sama je dengan macam tadi. Okay. Dah. Okay, so mana hilang. Okay, ini. Okay, so yang ni ialah ciri-ciri penyakit mutasi kromosom. Okay. So yang ni kalau yang ni ialah apa sih, tak nampak. Ni sindrom Down. Yang ni sindrom Down. Aku tulis lah. Sekejap. Sindrom Down. Okay. Kalau sindrom Down, dia tulis kat sini kan. Dia ada 2N tambah 1. Dia lebih 1. So dia jadi 47. Mempunyai 3 kromosom, mempunyai nombor 21. Kat sini. Dia ada 3 kromosom dekat nombor 21. So apa akan ciri-ciri penyakit sindrom Down ni? Okay. Sindrom Down. Okay. So kat sini kita akan nampak individu lelaki atau perempuan ni dah akan jadi mata sepet. Kita dah akan jadi mata sepet. Tak boleh lah. Alamak. Okay. Mata sepet. Hidung dia penyek. Lidah dia terzelir. Dahi dia lebar. Lepas tu kebiasaannya terencak akal. So sindrom Down ni selalu kita biasa nampak. Kita senang nak nampak sebab banyak boleh jumpa. So, kalau yang kedua pula ni nama dia sindrom Cri-du-Chat. Okay. Apa yang berlakunya perubahan dalam struktur kromosom disebabkan penyelapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5 pada lengan pendek kromosom berkenaan. Maksudnya kromosom dekat sini kromosom nombor 5 kat sini dia dah lenyap. Lepas tu dia punya lengan pendek tu dia hilang situ. Dia lenyap lah basically. Okay, so macam mana kita nak detect sindrom Cri-du-Chat ni? Selalunya pesakit menangis seperti kucing mengiau. Okay, dapat ni? Semasa bayi. Time dia baby tu dia nangis macam kucing. Kucing mengiau. Miau, miau. Okay. Oh, macam tu Cuba buat gitu ni, Syah. Okay. So, pesakit menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. So, dia lambat grow up lah. Dia lambat sikit lah dari kita. Kebanyakan pesakit mati semasa kanak-kanak. So dia mati semasa kanak-kanak. Sedih lah. Inalillah. Macam tu. So yang kedua, yang ni keabnormal dalam kromosom seks tadi. Keabnormalan dalam kromosom dalam autosom. Sorry. Yang ni dalam kromosom seks. Okay. Yang pertama ni adalah sindrom Klinefelter. Okay. Bila dalam sindrom Klinefelter ni, kita dah belajar tadi, banyak pula. Dalam sindrom Klinefelter ni, dia punya kromosom dia XXY, nampak ni? XXY. Okay, so panjang sangat. Okay. Kat sini, dia punya kromosom dia akan jadi 2N tambah 1, 47. Tapi dia macam mana cakap? Dia punya kromosom dia 44 tambah XXY. Macam itulah. So, macam mana detect orang yang ada sindrom Klinefelter ni?
lelaki yang mandul dengan testis kecil yang gagal menghasilkan sperma. So dia ni mandul. Okay, first ni dia mandul, lepas testis dia kecil. So bila dia testis dia kecil, dia tak boleh hasilkan sperma. Dia gagal menghasilkan sperma. Contoh. Lepas tu dia mempunyai suara dan buah dada seperti wanita. Suara dan buah dada seperti wanita. Mempunyai mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Kaki dan tangan masih panjang. Panjang. Okay. So basically yang sindrom Klinefelter ni, dia lelaki. Tapi dia punya physical badan dia macam perempuan. Dia more tu perempuan. Kalau korang buat bacaan Klinefelter ni, dia akan nampak buah dada sikit, dia punya badan dia kaki dengan tangan dia panjang. Dia basically macam perempuan, tapi dia lelaki, dia ada testis. Macam tu. Okay, so sindrom yang kedua ni sindrom Jacob. Sindrom Jacob ni ialah tengok dia punya kromosom dia 2N tambah 1 sama dengan 47, 44 tambah XYY. Tadi tu XXY. Yang ni tadi tu XXY. Yang ni XYY. Okay. Tengok apa ciri-ciri dia. Lelaki yang mempunyai ketinggian lebih daripada lelaki normal. Ketinggian lebih daripada lelaki normal. Mempunyai masalah jerawat teruk di muka. Lambat bertutur dan mempunyai masalah pembelajaran. Mempunyai masalah otot yang lemah. Okay. Which is hypotonia. Okay. So kat sini rasanya Asha rasanya boleh nak jumpa, cuma maybe orang tak perasan sebab kita rasa benda ni normal, tapi rasanya ramai je rakyat Malaysia yang ada sindrom Jacob ni. Okay, so yang ada sekali sindrom Turner. Sindrom Turner ni dia lain sikit sebab dia tolak. Okay, 2N tolak 1 dia sama dengan 45. Tadi tu tambahan, yang ni dia tolak sama dengan 45. So apa yang kurang dia jadi 44 tambah XO. Dia tak ada XX ke, dia tak ada XY. Dia XO. Sebab tu dah dia kurang. Okay, so ciri-ciri dia perempuan, okay, perempuan yang mandul dan kekurangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Dia mandul, kekurangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okay. Buah dada dan ovarinya tidak berkembang. Okay. Dada dan ovarinya tidak berkembang. Individu ini mempunyai kulit berlipat. Okay. Kulit berlipat pada kawasan leher. Lehernya bertaut atau mempunyai IQ yang rendah. Lehernya bertaut atau IQ yang rendah. So kiranya Turner ni perempuan tapi dia mandul. Dia dia kurang ciri-ciri seks sekunder perempuan. So basically dia lebih kepada lelaki lah. Masih kurang lebih kepada lelaki. Buah dada dan ovarinya tidak berkembang. Dia tak more tu feminine sangat lah macam tu. So biasanya boleh nampak kalau ciri-ciri fizikal dia pula kulit dia berlipat pada kawasan leher dia bertaut. Lepas tu IQ dia rendah, dia lambat sikit macam tu. Okay. Habis sampai situ. Habis. Okay, thank you Aisyah. Jelas satu. Okay, semua contoh ada. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Oh, laju. Cikgu lain? nak tanya. Okay, Sabrina. Yang 2n plus 1 sama dengan 47 tu apa? Dengan yang 2n minus 1 sama dengan 45 tu? Sekejap. Yang mana ni? Okay, saya tunjuk slide jap Tak tahu. Okay. Okay, nampak slide Nampak slide? Okay. Saya mencari tempat di luar hampir di luar rumah ni. Okay. Teruk benar area rumah saya ni. Okay, soalan Sabrina tadi. Dekat sini ke? Sabrina? Depan lagi cikgu. Saya nak refer sebelum ke selepas ni? Lepas. Selepas. Okay, ini. Ini. Okay, yang mana? 2N tambah 1 ni? Yang 2n plus 1 dengan yang 2n minus 1 tu. Okay, so untuk kromosom manusia, ada berapa semua? Oh, okay Aisyah, thank you. Tak apa, dah okay. Saya semua dah tahu. Style saya kalau awak tanya soalan, saya
explore punya knowledge dulu. Saya kena tanya balik dulu. Kromosom manusia berapa? Sabrina? 46. 46. Okey, itu normal. So sekarang ni 46 tu daripada mana asal dia? Nak dapat 46 tu. Daripada 23 tu. Okey, 23, 46. Kalau bilangan semasa berlaku proses meiosis, dia kira macam mana penulisan dia? Meiosis, mitosis dalam tu. Untuk satu kromosom. 2N kan cikgu? Ya, okey. Ini menunjukkan bilangan haploid ke diploid? Diploid. 2N. Diploid. Diploid. Okey, kalau N haploid. Okey, so kalau 2N 46 tambah 1, okey. 2N tu diploid. So kalau diploid okey, bilangan tu 23 dah 2, 46 tambah 1 jadi 47. Okey, jelas? Boleh? Oh, dah faham dah cikgu. Okay. And then autosom dengan kromosom. Okay. Dalam ni. Kita ada autosom dan kromosom. Kalau awak ingat balik gambar rajah ni. Okay. So kalau untuk sindrom Down ni. Okay. Yang autosom dia nombor 21 ni. Sepatutnya ada 2 tapi dia tiba-tiba bertambah lagi 1. Jadi 3. Tapi untuk untuk kromosom seks XY normal lah sebab dia lelaki. Okay, cuma beza dia sini XX ataupun XY untuk menunjukkan sama ada lelaki atau perempuan. Tapi bila melibatkan sindrom Down, dia akan fokus pada autosom ni yang berlaku perubahan tadi. Okay, terutamanya kromosom pada ataupun autosom pada 21 ni. Okay, so that's why dia mempunyai lebih bilangan kromosom keseluruhannya. Jadi sepatutnya 46 dia jadi 47. Jadilah dia sindrom Down. Okay. Okay, so banyak contoh-contoh sebenarnya berada di sekeliling kita semua ni. Keadaan kecacatan yang melibatkan mutasi jin dan juga mutasi kromosom. Okay, so semua ni adalah contoh-contoh yang boleh ditanya dalam soalan esei. Cuma siapa yang bimbang tertukar, Klinefelter dengan Turner ni, saya bagi clue cara nak ingat. Banyak cara, awak boleh guna cara sendiri. Ini cara yang awak boleh guna pakai juga. Sindrom Klinefelter ni, K depan ni, K lelaki, K ya. K tu untuk lelaki. So kenapa lelaki ni? Lelaki ni dia dah tak nampak lelaki. Maksudnya dia ke arah lebih, dia punya bentuk badan tu lebih ke arah perempuan. Tapi ingat key depan dulu, key ya, kata kunci dia key. So Klinefelter ni untuk lelaki tapi dia punya perubahan, dia punya keabdomenan dia menjadi seperti seorang perempuan. Okey. Untuk Turner ni senang, Tina ke Timah ke, okey, banyak nama perempuan T ya. Tina Turner pun ada kan. Siapa yang suka Mat Saleh tu, okey, ataupun apa saja tapi dia merujuk kepada perempuan. Cuma bezanya perempuan ni, sindrom Turner ni dia fizikal dia ke arah lelaki. Okey. Cumanya perkembangan dia menunjukkan masalah yang tak normal lah bagi seorang perempuan sebab tu dia XO tu sepatutnya XX. So dia hilang satu X jadi XO. Okey, satu lagi yang awal-awal kelas tadi saya tunjuk yang hormon testosteron berlebihan bagi seorang perempuan tu dia akan keluar misai, janggut. Itu melibatkan hormon. Okey, banyak faktor sebenarnya. Okey, banyak faktor. Satu mutasi jin, satu mutasi kromosom, satu lagi tak dekat sinilah. Itu melibatkan hormon, perubahan hormon, tajuk yang berkaitan dengan kelenjar-kelenjar dalam badan kita. Itu satu lagi lah. Okey. Dan untuk perempuan tadi yang video yang saya tunjuk tadi tu ada sedikit kaitan dengan sindrom Turner iaitu dari segi kemandulan ya. So that's why dia, kalau siapa masuk awal tadi dia boleh dengar video tadi, dia kata 2 kali perkahwinan dia gagal. Okey, dan dia memang mandul lah. So itu realiti lah bagi kategori yang mengidap ataupun yang mengalami hormon testosteron yang berlebihan. Okey,
Rahmah ada. Alisha Dalila ada. Alisha Dalila. Firas Iskandar. Siti Zulaika. Syafia. Seorang pun tak menjawab. Saya nak tanya soalan ni. Faiz. Syamari. Ada pun. Ya, cikgu. Okey. Sampai hilang saya soalan. Teruk benar ni. Okey. Soalan saya. Kalau testosteron tu hormon untuk lelaki, kalau perempuan, ada dua jenis hormon perempuan. Apa dia? Apa cikgu tak dengar? Hormon. Kalau lelaki, hormon dia testosteron. So sindrom Turner ataupun setengah golongan wanita dia berlebihan testosteron, dia keluar janggut. Okey, janggut, misai dan sebagainya. Kalau lelaki, perempuan, apa hormon dia? Ini soalan basic. Nak jawab cikgu. Okey, tolong Syamari. Okey. Ada dua. Progesteron dengan estrogen. Yes, okey. Okey, thank you Syamari, thank you Alia. Okey, yang lain pun sama, tolong ingat balik. Semua tu basic ya. Dua hormon untuk wanita dan satu hormon untuk lelaki tu. Wanita progesteron dan estrogen. Lelaki testosteron. Okey. Kalau rasa susah nak ejen nak sebut, kena buat latihan lah, tulis banyak kali. Sebut banyak kali. Sebut seorang-seorang pun tak apa. Janji awak faham benda apa tu. Okey, itu adalah hormon. Okey. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan ya. Perbezaan sebelum tu tajuk seterusnya iaitu mutasi sel soma dan juga sel gamet. Okey, sel soma. Ini basic balik. Sel soma apa dia, Fazana? Somatic cell. Fazana, kenapa hilang? Siapa lagi? Teacher, I'm here. Dia the cell without the sperm and okay. Itu je. Okay. Thank you. Okay, sel without sperm itu tidak, ataupun sel soma ni lebih senang cerita nak fahamkan sel yang selain daripada sel di bahagian sperm, biarkan seluruh badan kita adalah sel soma, terdiri daripada sel soma yang mengalami proses mutasi pula dah, proses mitosis, okey. Dan sel gamet ni lebih kepada proses meiosis. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini adalah mutasi. Bila sebut mutasi, mutan, akan berlaku perubahan yang akan menghasilkan variasi dalam populasi. Okey, bila berlaku keabnormalan, mutasi ni lebih kepada gangguan, okey, pada sel soma atau sel gamet, maka variasi anak-anak tu akan dihasilkan dalam keadaan yang berbeza-beza lah. Okay. So apa beza dia? Kita tengok kat sini. Okay. Melibatkan sel badan, sel kulit, sel mata. Ini keseluruhan pada badan seorang manusia tu. Okay. So itu mutasi yang fokus perubahan. Okay. Berlaku perubahan yang abnormal pada bahagian luaran. Okay. Lebih pada luaran lah. Okay. Untuk abnormal bagi sel gamet ni, dia melibatkan oosit sekunder atau sperma yang Aisyah terangkan tadi, saya harap faham. Okey. Dan bila berlaku keabnormalan pada sel gamet tadi, peringkat awal terutamanya pembahagian semasa anafasa 1 dan juga semasa anafasa 2, bahagian meiosis 2, okey. So kalau berlaku perubahan di situ, mutasi di sel gamet akan menyebabkan anak ataupun variasi anak lah senang cerita, okey, yang dihasilkan tu mengalami kecacatan dan sebagainya. Okey. Kemudian untuk sel soma tadi, jika berlaku pada luaran, contoh lahir, seseorang individu tu dilahirkan tiada ada kaki, tidak ada tangan, okey, dekat Paralimpik tu boleh tengok. Itu lebih kepada mutasi sel soma. Okey, sebab ada yang cacat
ataupun tidak ada, tak lengkap dia punya tu daripada kecil. Ada yang tak lengkap tu disebabkan kemalangan dan sebagainya. So that's why kalau yang kemalangan tu dia tak boleh diwariskan kepada keturunan dia lah. Okay? Awak nampak yang Paralimpik tu dia main pingpong tak ada kaki sebelah, mungkin dia accident ke apa ke, itu dari segi luaran fizikal dia melibatkan mutasi sel soma. Okay? So tak, kalau dia berkahwin, anak dia tak akan ikut lah. Okay? Tapi kalau sel gamet, dia akan wariskan kepada anak. Okay? Ini melibatkan mutasi jin dan juga mutasi kromosom. Okey, untuk mutasi sel soma pula, lagi satu, hanya akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi. Okey. Kalau ini lebih melibatkan sinaran. Okey, sebab sinaran tu bahagian luaran sahaja. Okey. Jadi dia akan fokus pada sel-sel kulit dan sebagainya. Tapi untuk sel gamet, dia mutasi ni sama lagi sekali dikatakan diwarisi oleh keturunan, penyakit. Terutamanya penyakit lah, hemofilia. Okay, kita ada penyakit hemofilia, itu dia melibatkan mutasi sel gamet. Okey, yang contoh lain, contohnya sistem saraf. Bagi pesakit yang mengalami penyakit sistem saraf, itu sebenarnya menunjukkan berlaku mutasi pada bahagian sel soma dia. Manakala sel gamet selain pada hemofilia, thalassemia, so ini semua juga melibatkan pada bahagian pembiakan, iaitu sel gamet. Okey, so sepanjang tajuk ni, bab 12 ni, apa ada soalan tak jelas? Boleh tanya? Sekarang sebelum saya masuk bab, saya nak tanya. Sebelum masuk bab 13. Sofia, okey. Kalau penyakit sindrom macam Klinefelter semua tu boleh diwarisi juga ke? Okay. Yup, diwarisi. Macam mana saya cari kejap. Okay, contoh sindrom Down. Cuma pewarisan ni, sebab kita dah belajar skema rajah, dia tak ada totally contoh. Totally dia bawa daripada mungkin ada kalangan nenek moyang tu turunkan. Bukanlah orang kata macam mana nak cakap, ada tapi jarang lah. Ada adik-beradik dia semua sindrom Down tapi jarang sangat lah. Kebanyakannya dalam 5 adik-beradik tu mungkin ada seorang. Okay? Tapi untuk generasi seterusnya, sebab sindrom Down ni banyak tahap. Jadi nak katakan dia kahwin, dia berkahwin, saya siapa pernah jumpa yang dah berkahwin, sindrom Down yang dah berkahwin? Ada tak yang baca isu semasa? Hello. Ada banyak je cikgu. Ada. Okey. Kalau sebab saya selalu jumpa, cuma tak pernah jumpa yang berkahwin. Itulah. Okey, maksudnya dia kalau anak dia tak sindrom Down, anak dia boleh normal. Kalau dia berkahwin dengan orang normal, dia punya cucu pula, kemungkinan akan diwarisi oleh cucu ataupun cicit dia sindrom Down tu. Itu maksud jawapan saya, iaitu dia boleh diwarisi, tetapi bukanlah maksudnya bukanlah automatik anak dia tu terus sindrom Down. Tak semestinya. Dia mungkin cucu cicit seterusnya. Okey, jelas tak Sofia? Faham tak? Menjawab tak Sofia? Jawab cikgu, faham. Okey, maksudnya memang dia penyakit keturunan jugalah, ya. Cuma orang kata bukanlah directly anak tu dapat, tapi dia keturunan lah, akan ada. Maksudnya kalau kita sekarang kita tak nampak anak beranak kita ada, mungkin 10 tahun, 30 tahun datang, kalau nenek moyang kita dulu ada, mungkin dia akan diperolehi, diperturunkan. Okay? Okey, ada lagi soalan lain? Ada tak? Kalau tak ada saya jelaskan. Kalau sindrom yang tunjuk macam dia normal je ni, sindrom Down jenis apa itu? Kuat sikit. Kan cikgu kata sindrom Down ada banyak jenis kan? Tahap. Sindrom Down yang nampak macam dia normal tapi dia sindrom Down tu macam mana itu? Maksudnya dia sindrom Down jenis apa? Dia bukan ada, maksud saya macam mana tadi? Bukanlah jenis yang di-highlightkan sindrom Down A, B, C. Cuma dari segi tahap penjagaan dia,
Sebab ada yang parents dia hantar sekolah, okey, dia hantar pusat pendidikan. So itu yang boleh orang kata macam mana? Under control lah. Sebab ada orang biarkan saja. Maksudnya tak pergi mana-mana, tak bagi keluar rumah sebab dia depends pada mindset kan, mindset family. Maksudnya ada yang family kurung terus, ada juga. Okey. So tahap tu yang berbeza. Bukannya dari segi jenis sindrom Down, jenis ada nama lain, tak ada. Okey. Maksud saya jenis ni, maksud saya dari segi penjagaan dia lah. Okay? Sebab sindrom Down ni, ini dia punya genetik ni tetap sama. Semua tu sama dia punya kromosom tu yang bertambah tu. Okay? Cuma dari segi persekitaran. Cara dia dibesarkan macam mana. Okay? Sebab tu ada yang boleh berkahwin sebab dia boleh survive. That's why kalau parents yang memang dia nak latih anak yang sindrom Down ni, dia nak latih berdikari, memang dia hantar ke sekolah khas. Okay? Dan memang orang sindrom Down ni dia ada kebolehan tersendiri. Maksudnya di sekolah tu dia ajar kemahiran. Okay, kemahiran tersendiri, that's why dia boleh berkahwin dan sebagainya. Dan saya pun pernah terlibat dalam pusat kebajikan untuk sindrom Down ni. Memang kalau yang bijak tu, maksudnya yang bijak kemahiran tu, contoh masak lah. Memang macam orang normal. Okay, so tak ada masalah benda tu. Dari segi orang kata pembesaran dia tu. Bagaimana parents dia upgrade dia punya cara berdikari. Okey? Boleh Alia? Maksudnya tahap kedua tu. Tahap kedua tu yang teruk tu yang kurung. Ada yang kurung anak dia. Okey? Sebab dia malu. Ini masalah mindset lah ya. Sebab dia tahu anak dia sindrom, dia kurung, dia tak bagi keluar, tak bagi bergaul, tak bagi bersosial. Yes, itu jenis yang memang orang kata hidup dia habis macam tu je lah. Jadi kesian lah, sangat kesian lah ya. Jadi apa-apa pun kategori sindrom Down ni ataupun apa-apa autism pun sebaiknya hantar ke tempat khas sebab dia boleh belajar berdikari, dan bila dia pandai berdikari, dia sebenarnya lebih baik daripada orang normal. Kadang-kadang tu lebih baik daripada orang normal. Okey. Ya, Kamal, soalan. Teacher, so macam mana cara kita nak macam nak elak daripada dapat anak yang sindrom Down? Daripada pemakanan ke macam mana ke? Okey, nak elak. Okey. Sebab dia genetik, lebih kepada gene ya, ataupun kromosom ni. That's why saya kata tadi keturunan kita tak tahu, kita tak boleh nak agak, tapi kita boleh tengoklah kita punya sanak saudara ada ke tak ada. Jadi kalau ada seorang tu, chances tu ada, tapi selain pada doa, tak boleh nak cakap jugalah. Macam mana nak kata, pemakanan dia tak ada kaitan dengan pemakanan sebab dia melibatkan kromosom ni. Okay, yalah, itulah. Okay, tak boleh nak tak boleh nak kata nak elakkan, nak jaga tu, tak dapat lah orang kata. Kalau awak perhatikan, observe sekeliling awak, saudara mara awak tu tak ada, insyaAllah tak ada lah. InsyaAllah tak ada. Tapi kalau ada pun sebenarnya tak ada masalah. Kita kena ubah mindset. Katakanlah ada anak-anak saudara yang ada seorang dua yang dia tak ramai kalau dalam generasi sesuatu family tu dia tak ramai. Jadi kalau katakanlah awak ternampak boleh suggest dekat dia punya parent, sekolahkan dia, hantar dia belajar macam orang normal, sekolah yang khas, and then dia pandai belajar berdikari semua tu, yes, dia akan hidup secara normal. Cuma jangka hayat dia tak lama. That's why banyak cara lah untuk adapt dia dengan situasi persekitaran ni. Sebenarnya dia anak-anak istimewa, yang sangat istimewa. So Kamal, untuk itu saya nak elakkan tu, saya tak ada jawapan lah. Sebab dia lebih kepada genetik. So doa je lah. Doa. Okay. Boleh Kamal? Okey, faham saya. Boleh. Perhatikanlah saudara mara tu ada ke tak ada.
That's why kan nak sibuk nak cerita pasal kahwin pula kan. Okay. That's why kalau bukanlah saya nak suruh cari pasangan yang kalau family dia ada sini rendah awak elakkan. Jangan macam tu sebab masing-masing ada kebaikan dia, kebaikan keburukan dia. Okay. So terpulanglah pada diri masing-masing. Okay. Jangan pula salah guna perkataan sebab family tu ada sini rendah awak pun tak nak kat dia. Contoh tak boleh lah macam tu. Okay. Sebab benda ni bukanlah satu yang suatu yang negatif sebenarnya. Bukan negatif lah, ini positif. Sebab kita kena ubah mindset dia. Syndrome Down ni satu, pahala banyak untuk kita. Kalau sebagai seorang Islam lah. Okay, sangat banyak pahala menjaga anak-anak istimewa ni. Okay. Kita panggil dia anak syurga kan. Jadi mindset kena ubah lah. Kita terima dia, jaga dia sebaik yang mungkin. Dan dia yang banyak membantu kita ke arah kebaikan. Okay. Ada lagi soalan? Cikgu, saya nak tanya, ada ke alat untuk nak tambah atau kurangkan kromosom supaya tak ada dari sini ke? Nak tambah, nak kurang? Nak baiki? Nak baiki. Setakat ni saintis, awak lah saintis, awak semua lah kot. Kalau rasa ada nak buat penyelidikan, boleh dibuat penyelidikan. Tapi setakat ni memang tak ada lah. Okay. Bila melibatkan mutasi jin, mutasi kromosom ni, setakat ni belum ada lagi lah. Kecuali kalau awak baca terjumpa tu mungkin yang latest punya lah. Okay. Tapi untuk sindrom yang kita belajar ini ni, Turner Klinefelter ni belum lagi lah. Tak ada je. Sebab dia melibatkan kejuruteraan genetik yang tajuk akhir nanti. Yang mana nak membuat perubahan tu bergantung kepada transisi yang translokasi semua tu. Perubahan daripada base tadi. So kalau tersilap buat jadi senang cerita jadi lagu lain pula jadi lagu lain. Daripada nak ubah ni jadi elok jadi lain. Contoh awak boleh tengok dekat barat dia nak cipta manusia kan. Okay. Bila dia nak cipta manusia, dia buat penyelidikan, dia fokus pada bahagian jin ni, dia ubah struktur DNA tadi. Akhirnya apa yang berlaku, awak boleh Google pelbagai bentuk manusia dapat boleh dilihat. Bukan manusia pun sebenarnya sebab tak jadi. Sebab dia nak melawan ciptaan Tuhan. Jadi apa yang jadi, ada yang dia hasilkan tu ada satu mata, ada satu hidung, tak ada mata, ada muka tapi tak ada mata. So nampak kat situ dia punya research tu awak boleh fikirlah jadi ke tak jadi. Sebab dia dah ubah dia punya struktur genetik tu. Dia dah jadi dia ingat dia nak jadikan manusia normal, dia nak jadi lebih besar daripada Tuhan kan. Jadi kat situ dah boleh tengok memang memang tak dapat. Setakat ni barat memang dah cuba macam-macam. Boleh tengok dekat makmal dia tu, bentuk rupa dalam tabung tu, ada yang manusia jadi separuh, tak ada kaki, bukan yang cacat ya, yang ini dia buat perubahan jin, genetic engineering ya. So bila dia fokus pada jin tu memang semua tak jadi lah. Setakat ni memang tak jadi lah. So soalan Aisyah tu boleh ke nak ubah tu, setakat ni tak ada lah. Dia jumpa ada, saintis jumpa ada. Ini saintis jumpa lah ni. Apa yang dia jumpa, itu yang dia namakan sindrom-sindrom ni. Okay, boleh Aisyah? Boleh cikgu, terima kasih cikgu. Okay. So kalau sebelum ni mendengar rendah awak belajar biasa dengar 3 je sindrom, dia tambah lagi satu sindrom, sindrom Jacob ni yang keempat ni. So kena faham lah. Okay. Otot yang lemah ni contohnya macam dia nak berjalan pun susah, okay, dan sebagainya. Masa dah lebih dah. Alhamdulillah internet pun dah okay. Kena cari tempat yang sesuai. Okay, so ada soalan sebelum saya tutup? Kita sambung bab 12 bab akhir nanti. Saya nak habiskan cepat. So siapa yang belum jelas jangan risau sebab nanti bila dah habis silibus soalan, buat latihan nanti dalam soalan awak boleh ulang kaji balik tajuk ni. Okay. Maksudnya kita dah belajar dah, cuma nak bagi kukuh lagi. Okay, ada tak sebelum saya tutup? Pas ni buat PJK. Ada? Tak ada?
Tak ada cikgu. Tak ada, saya bagi kerja. Tunggu dulu. Jangan nak pergi mana-mana. Okey, kadang grup, kadang individu. Saya bagi tugasan ni. Okey, 13.1 bab akhir. Okey, genetic engineering, kejuruteraan genetik. Untuk tajuk yang pertama, Sofia boleh? Tak boleh tanya boleh tak boleh, nanti awak tak buat kan? Sofia? Okey, awak tajuk pertama genetic modified organism tu dengan introduction atas tu. Buku teks muka surat 280 tu. Boleh? Okey? Itu untuk tajuk yang pertama. Mula daripada awal sampai genetic modified organism, GMO tu. Okey, tajuk kedua GMF. Genetically modified food. Ada tak volunteer? Bila volunteer je semua senyap. Okey. Dania. Miss Dania? Dania? Ya cikgu, boleh. Okey, menjawab. Okey, tolong catat next class besok GMF Okey, kebaikan dan keburukan dia. Kebaikan dan keburukan dia. Itu Dania. Yang ketiga, ini apa ni? Efek kesan. Okey. Yang ketiga insulin. Insulin kalai. Insulin kalai boleh kalai? Hello cikgu. Okey, kalai explain insulin. Individu ke grup cikgu? Individu. Okey, boleh cikgu. Kita gile-gile individu group. Okey. Production of insulin by genetic engineering technique ini salah satu kejuruteraan genetik. And then biotechnology. Introduction dengan gene therapy. Gene therapy tu macam susah sikit. Alia Safia ada? Alia Safia? Faiza? Alia Safia hilang Faiza? Hilang ni, belum habis kelas lagi ni. Iman? Semua takut dah. Tolong cepat, saya nak tutup kelas ni. Iman Insyirah ada? Cepat, wakil 5 ayat ni seorang lagi. Sabrina. Orang sama je. Sabrina? Ya cikgu. Okey, tolong. Gene terapi. Yang mana cikgu? Okey. Gene terapi dengan introduction definisi bioteknologi. Okay. Maksudnya 13.2 tu definisi bioteknologi sampai gene terapi. Okay, DNA profiling tu saya buat lah. Saya buat. Kalau sempat kita sebab banyak dah tu. Okay, itu saja. Nabil ada? Nabil? Okay, cikgu. Baca wa'as je. Senang je tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'as. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang terlibat. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih cikgu.